Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqul qawli. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshu 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum bittaqallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama dan sama menyuarakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini dapat kita berada di majlis ilmu taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini kita ucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang kerana menganjurkan program Remaja Khairul Ummah dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan setajuk yang sinonim ataupun yang melanda masyarakat kita hari ini, iaitulah dosa yang ke-9, iaitulah liwat ataupun disebutkan bahasa sekarang homoseksual. Sesungguhnya benda-benda ini adalah benda yang sinonim ataupun berlaku dalam remaja hari ini, dan kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Taala agar semua keturunan kita, adik-beradik kita, masyarakat kita insya-Allah dilindungi pada masalah-masalah ini. Semoga kita semua dijauhi. Amin rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Maksudnya, ketika siksaan daripada kami ini Allah itu datang, kami jadikan dari kaum Lut yang di atasnya dibalikkan ke bawah, dan kami turunkan hujan siksaan ke atas mereka yang berupa batu-batu dan tanah-tanah yang terbakar dan bertubi-tubi sebagai yang ditanda Tuhanmu, yang demikian itu adalah jauh dari orang-orang yang zalim. Inilah sebut kisah bagaimana kaum Nabi Lut yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala tinggalkan kesan dia sampai hari ini. Kalau adik sekalian, tuan-tuan yang melihat saya ini, boleh Google dalam di Lut Mati yang terletak di Jordan, bagaimana penghinaan Allah menunjukkan kehebatan Allah sampai sekarang, bagaimana penghinaan tu sampai sekarang. Kalau siapa-siapa pergi ke sana di Lut Mati tu, masya-Allah, kan kita lihat punya kemasinan dia sehingga ketahapkan kita boleh timbul di atas ayat tersebut. Nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan kehebatannya sesaan bagi mereka yang melakukan dosa besar, iaitu penzinaan, iaitu dengan melakukan homoseksual. Diceritakan bahawa umat yang dahulu merupakan azab Allah Ta'ala, di antaranya ialah tanda yang dapat dikenal pasti bahawa tanda itu bukanlah apa yang pernah lihat di dunia ini. Ini maksud batu-batu yang timpakan kaum Lut itu datangkan dari api neraka Allah SWT. Rupanya batu-batu yang ada, kajian saya membuat kajian bahawa sesungguhnya batu yang ada dalam pesisiran dalam laut itu tersebut ialah sehingga kan tak pernah ada di dunia ini. Menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kehebatan dia dan menunjukkan penghinaan mereka yang melakukan dosa besar. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda lagi, inna akhwafa min akhafa ma akhfa ala ummati amal lutin, kaum lutin. Yang paling aku khawatirkan atas kamu ialah perbuatan kaum Nabi Lut. Nabi pesan kat kita ni, sesungguhnya aku yang takutkan, apa yang khawatirkan ialah atas perbuatan kaum Nabi Lut sendiri. Rasulullah SAW bersabda lagi, melaknat siapa yang melakukan perbuatan Nabi Lut, kaum Nabi Lut, ialah dalam hadisnya, la'anallahu man amila amala qaum lutin wa la'anallahu man amila amal qaum lutin wa la'anallahu man amila amal qaum lutin. Bermaksudnya Allah mengutuk sesiapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Nabi ulang 3 kali. Hadis menerangkan bahawa bagaimana Allah mengutuk perbuatan kaum Nabi Lut itu sendiri. Dan hadis lain menyebutkan, barang siapa di antara kaum mendapati siapa yang melakukan perbuatan Nabi Lut itu, maka bunuhlah orang yang melakukan, yang mengajak yang dilakukan tersebut. Pernah Ibnu Abbas dalam cerita menjalankan hukuman liwat dengan dicarikan dahulu rumah yang paling tinggi di rumah itu dan dibuangkan di atas rumah itu, kemudian barulah dihujani pula dengan batu sampailah mati, sebagaimana yang dilakukan kaum Nabi Lut. Ini kisah bagaimana pendapat yang mana siksaan ataupun denda yang dikenakan orang yang melakukan homoseksual. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita hari ini kita diviralkan ada beberapa individu kan yang melakukan benda-benda ni tak senang-senang, kadang-kadang menyebabkan seolah-olah benda ini sudah ada kebiasaan saja.
Saya tak mahu menceritakan individu tersebut. Tuan-tuan boleh mengetahui, anak sekalian boleh mengetahui bagaimana kadang-kadang kecantikan dia lebih bangga dengan dilakukan, bahawa dia ada berpasang-pasangan. Inilah dewasa hari, na'udzubillah min zalik, kan, dunia terbahasa badan, yang menyebabkan benda yang dosa besar yang dilakukan seolah-olah tiada takut, bahkan dia berbangga pula melakukan dosa. Allah Ta'ala berfirman kan, dalam mereka melakukan dosa ini, a'udzubillah syaitanir rajim, atatuna zukrana minal alamin wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Maksudnya, mengapakah kamu mendatangi, yakni menduburi jenis laki atas laki, dan kamu meninggalkan hubungan antara isi kamu yang dijadikan Tuhanmu untuk kamu, bahkan kamu adalah orang yang melampaui batas. Allah tanya kat kita ni, mengapa kamu mendatangi dengan pintu belakang? Pintu belakang lah maksudnya, kan. Tetapi Allah Ta'ala anugerahkan kamu isteri kamu, kan, yang boleh kamu melakukan di pintu depan. Tetapi mengapa kamu buat? Yakni mengapa kamu meninggalkan yang halal yang sudah Allah jadikan kamu, dan selalu milih jalan yang dikutuk, diharamkan oleh Allah SWT. Memanglah kalau lihat kita hari ini, ialah lumrah manusia. Yang mana Allah Ta'ala larang, itulah kadang-kadang yang suka dibuat. Macam kita lah adik-adik sekolah, kan, cikgu-cikgu di sekolah, ustaz-ustaz di sekolah pesan, kan, kalau jangan tinggal sembahyang, waktu itulah budak-budak suka tinggal sembahyang. Benda-benda yang dilarang ni suka sangat dilakukan. Tetapi benda yang disuruh, kebanyakan mereka ambil tak indah saja. Maka memanglah benarlah Allah katakan, Allah Ta'ala ingatkan kepada manusia seperti ini, hati-hati anak-anak sekalian, adik sekalian, bila mana kamu ni berkawan dengan kawan-kawan di sekolah ataupun di sekeliling kita ni. Sebab tu Ustaz sebutkan dalam kuliah-kuliah lepas, kira pentingnya kita ni adik sekalian untuk sama-sama kita memilih kawan kita ni. Mari kita bincangkan balik bagaimana permasalahannya. Kadang-kadang mungkin berlaku di atas disebabkan sifat ataupun nurani itu sendiri. Tetapi kalau menunjukkan kajian sains, sebenarnya bukan dilatih, tetapi memanglah dia melayan sifat ataupun sifat kepondanan dia, kan, sebutkan pondan lah, senang, kan, seolah-olah dia melakukan perkara tersebut. Dan apa yang malang lagi, masyarakat hari ini seolah benda itu tidak ada apa-apa, kan. Lebih teruk lagi, dia bangga pula anak-anaknya sendiri, kerana apa? Kerana pandai mencuri duit dengan sebab menjualkan produk kecantikan. Tidak masalah menjual produk kecantikan, tetapi yang salah ialah dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, bahkan kadang-kadang dia upload pula dengan Instagramnya, dengan perbuatan-perbuatan yang melihatkan seolah-olah dia rasakan tidak ada hubungan, tidak ada hukuman yang Allah Ta'ala disebutkan. Tapi bayangkan bagaimana kalau mereka hidup zaman Nabi SAW sendiri, maka mereka ini akan tak takut, mereka akan lari kerana bertakut tentang dosa yang telah mereka buat, lakukan itu. Baik, kemudian Allah rakamkan dari surah Al-Anbiya ayat 74, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walutan ataina hukman wa ilma wa najjayna minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauman su'il fasiqin. Maksudnya, dan kami Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dari perkampungan yang penduduknya melakukan perbuatan yang buruk itu, ini liwat. Sesungguhnya mereka adalah orang yang jahat dan berdosa besar. Jadi orang-orang yang menjalankan perbuatan keji ini didatangi oleh lelaki dubuhnya, iaitu kaum Nabi Lut yang tinggal di negeri Sodom. Negeri Sodom tu, kan, penduduk itu melakukan sebagai perbuatan keji, dilakukan diriwayatkan Ibnu Abbas 10 macam perbuatan dilakukan kaum Nabi Lut. Antaranya ialah ni perbuatan kisah Nabi Lut ni, kaum Sodom tu, apa yang dia buat? Mereka ialah menggulungkan rambut dia, gulungkan rambut, dan melepaskan penutup aurat, melepaskan kain menutup aurat. Mereka ni apa dia? Mendedah-mendedahkan aurat mereka sendiri, kan? Dan menembak dengan senapang, menembak orang kudan, melontarkan kerikil, bermain adu burung berpati darah, perbuatan dosa ni, dan meniup pada jari-jari pelut, dan seterusnya mengikat buku-buku lali, menurunkan pakaian hingga menyapu jalan, membuka kancing baju, mencandui ataupun ketagih minuman keras, dan mendatangi lelaki dengan duburnya. Na'udzubillah min zalik. Kan, kalau kita lihat macam ni, kita tengok semua-semua ni macam ada tempat kita, na'udzubillah. Maka kita lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua dijauhkan perkara tersebut. Baik, itu dosa besar sebenarnya, dosa yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran. Allah rakamkan Al-Quran, dia kata sihakul nisa bainahunna zina, hubungan seks antara sesama wanita termasuk juga perbuatan zina, termasuk juga hubungan seks sesama wanita, ataupun disebutkan hari ini bahasa dia lesbian, iaitulah kadang-kadang, kan, menyebabkan perempuan-perempuan yang terpengaruh
Dan kalau mengikut kajian, bahawa kebanyakan perempuan yang lesbian dengan pasangannya, kadang-kadang kita tengok muka dia biasa saja, kan? Tiba-tiba perempuan yang pasangannya kadang-kadang muka cantik. Ini disebabkan kadang-kadang antaranya menurut kajian, bahawa mungkin disebabkan perempuan pasangan itu dia boleh menjadi jiwanya perempuan, dan kebanyakan perempuan cantik adalah antaranya ialah dia ada putus cinta dan frust. Datang si perempuan ini, dia mengatakan dia lah menyelamatkan dia. Kadang-kadang kita tengok, subhanallah, kan, pasangan dia bukan cantik, tapi kawan seorang lagi tu dia tengok-tengok jantan. Tu dia ada kesan-kesan ataupun benda-benda yang unsur-unsur, kan, menyebabkan melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Maka inilah dia kata, Nabi sebut hubungan seks antara termasuk wanita juga tersebutkan perbuatan zina juga, kan. Allahu akbar. Baik, seterusnya Nabi SAW bersabda lagi, ada 4 golongan manusia yang berpagi dan dalam kemurkaan Allah SWT, dan mereka batang juga dalam keadaan kebencian Allah SWT. Apa dia? Nabi sebut ada 4 golongan manusia ni, Allah rakamkan dalam Al-Quran, dalam hadis ni, Nabi sebut ada 4 golongan manusia, mereka berpagi dalam kemurkaan Allah, petang juga dalam kebencian Allah Ta'ala, maka hidup dia dalam kemurka benci Allah Ta'ala. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, saya bukan mereka itu, wahai Rasulullah. Nabi SAW menjawab, dia kata, yang pertama, orang lelaki yang menyerupai diri dengan wanita, lelaki yang menyerupa dengan perempuan. Tu jaga. Adik-adik remaja lelaki ni, lelaki menyerupai dengan wanita. Sebab tu ibu ayah, kan, cuba tengok anak kita tu, kan, cuba cek anak kita tu, pastikan anak kita jauh benda macam ni. Kalau ada anak lelaki kita tengok-tengok, bila kita cek dalam beg dia, tengok-tengok ada bedak, ada Allah Subhanahu alat solek, cuba cek lah macam mana. Maka sepatutnya ibu ayah lah yang mula pertama sekali boleh mengawal, termasuk kalau datang ke sekolah, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, ustazah boleh menasihatkan benda-benda yang ni. Maka anak sekalian semua, walaupun kita dapat simple, benda itu besar. Benda ni juga menyebabkan apa dia? Kemurkaan oleh Allah SWT, yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebut lagi apa dia? Mereka yang mendapat laknat, yang Allah benci dekat dia. Yang kedua, orang perempuan yang menyerupai dengan diri dengan lelaki. Perempuan pula menyerupai dengan lelaki, seolah dibangga lelaki. Macam saya kata tadi, nampak macam jalan sadu, kan? Jalan Masya Allah. Jalan dari jauh macam jantan, tengok. Dari belakang tengok jantan, tengok depan perempuan, Masya Allah. Dia seolah, kan, seolah berbangga dengan dosa yang disebutkan tadi tu. Rupanya dosa orang yang perempuan yang menyerupai dengan lelaki. Sebenarnya Allah Ta'ala dah jadikan kita ni elok dah, kan. Kita sebagai seorang lelaki, alhamdulillah, jadi lelaki yang sebenarnya, lelaki yang tulen, kan. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita jadi perempuan yang benar-benar solehah, kan. Kenapa? Allah Ta'ala dah jadi benda yang elok. Dan seolah-olah ini disebutkan yang Allah tak berikan kita ni menyerupai, seolah-olah mereka tidak berpuas hati yang telah Allah anugerahkan kepada kita ni. Allah Ta'ala jadikan cantik, subhanallah. Allah jadikan kita elok dah, subhanallah. Tapi kadang-kadang disebabkan mengikut hawa nafsu, kan, yang sedikit, ini menyebabkan apa dia, lantas melakukan dosa kepada Allah SWT. Baik, yang ketiga, orang yang mengadakan hubungan seks dengan binatang. Orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang. Na'udzubillah min zalik. Kan? Tengok rimau, tengok lembu pun teringin dah, na'udzubillah. Kan? Benda ni juga termasuk juga orang yang mengadakan hubungan seks yang Allah benci, Allah laknat. Punya teruk lah. Dalam ramai-ramai semua manusia ni, tiba-tiba, kan, binatang dia diminatkan. Pelik sangat. Dia tengok ke bungkuk lembu tu, Allahu Akbar, Allah. Kan, sesungguhnya inilah yang Allah kata apa? Dia laknat. Kan? Allah Ta'ala ramai perempuan-perempuan, tiba-tiba binatang juga yang disuka. Benda inilah kadang-kadang yang menyebabkan kebencian dan mendapatkan jauh dari rahmat Allah SWT. Yang keempat ialah lelaki yang menyetubuhi lelaki. Lelaki sama lelaki. Termasuk juga tadi. Lelaki yang menyetubuhi lelaki. Kan? Ataupun pondan. Na'udzubillah. Kan? Sebab tu saya ulang balik. 4 golongan inilah yang Nabi sebut, yang Allah benci, pagi dia benci, dan petang pula dia juga Allah Ta'ala murka dengan dia. Tu dia benda besar yang Allah Ta'ala ingatkan kita. Kemudian Nabi ingatkan lagi tentang akibat melakukan liwat ini, apa dia? Nabi SAW sabda lagi, la yanzurullah ila rajulan atarajulan aw imatan duburin. Allah tidak akan memandang, yakni murka kepada orang lelaki yang bersetubuh dengan lelaki ataupun menyetubuhi perempuan melalui duburnya. Kan? Begitu juga Allah sebutkan kita matikan. Begitu juga orang yang matikan kepada wanita dan pemuda yang tampan, ini amrat, dengan penuh nafsu, samalah dengan berzina. Perempuan ataupun lelaki yang duduk dengan perempuan yang amrat,
Amrat ni dia muka cun lah, muka nampak comel macam perempuan lah, tu baik, hati-hati juga kan. Nabi sebut, Nabi kata apa? Hati-hati bila mana kamu ni berlaku duduk sekali dengan perempuan. Ini juga dimasukkan zina. Nabi SAW bersabda lagi, zina mata itu, iaitu melihat, zina lidah dengan menyebut, zina tangan dengan mukul, zina kaki dengan melangkah, dan zina telinga mendengar, sedangkan nafsu berangan-angankan serta menginginkan dia. Dan kelaminnya akan membenarkannya, merpatikan, mendustakan, menolaknya. Sebab itulah orang saleh sering menjauhkan diri daripada pemuda yang tampan, memandangkan mereka bergaul dengan daripada mereka. Hati-hati kan, ni adik-adik sekalian, kalau ada di luar sana ni, hati-hati. Kalaulah kamu termasuk dalam golongan ini, maka kamu kena jauhkan kawan-kawan. Dia kadang-kadang menjadi, kalau main pebok dia, dia menjerit lah, na'udzubillah zalik. Sebab apa? Isunya ialah sebab dia duduk sama-sama dengan mereka tu kan. Berkata para tabi'in, aku tak rasa bimbang terhadap seorang pemuda yang bangun tengah malam, tetapi yang paling aku lihat bimbang ialah melihat dia duduk dengan pemuda yang amrat dalam satu tempat. Kenapa? Kadang-kadang bila duduk seperti ni, akan jadikan bisikan ataupun tiupan-tiupan bisikan iblis yang sentiasa menjadi peluang untuk kita derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebab itulah marilah sama-sama para adik jemaah sekalian ataupun para pelajar sekalian, dalam program PKP ini, dalam kita cuti-cuti ini, pastikan kita isikan masa lapang supaya apa? Dengan benda-benda yang manfaat. Seperti video ataupun siaran seperti ini kan, dosa-dosa besar yang kita berlakukan ini di antara usaha pihak-pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang untuk menjauhkan anak-anak remaja kita supaya menjauhkan perkara ini. Kan, nanti di pada masa esok kita akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Kan, bahkan saya sendiri, Ustaz Khairul Fitri pun akan ditanya depan Allah SWT bagaimana peluang, kan, adakah kamu nasihat anak murid-murid kamu kan tentang benda macam ni. Sukalah ingatkan, semoga kita semua mendapat rahmat dan kasih Allah SWT. Apa yang saya simpulkan ialah, pertama, marilah yang pertama kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Taala. Allah Ta'ala takdirkan kita sebagai seorang lelaki, jadikan lelaki yang benar-benar sejati. Allah takdirkan kita perempuan, jadi perempuan yang solehah. Lelaki yang sejati adalah lelaki yang ikut perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT. Perempuan yang sejati ialah perempuan yang menutup aurat, kan, menjaga batas-batas hubungan dengan Allah SWT. Kan? Begitu juga kalau kita sebagai seorang pekerja, jadilah pekerja yang taat perintah Allah SWT. Kalau anak-anak sekalian, sebab itulah kita ini kena isikan masa lapang kita dengan apa dia, melakukan ibadat solat, solat jangan tinggal, kan, melakukan ketaatan perintah Allah SWT, hadir majlis ilmu, kan, sentiasa menolong ibu ayah, dan pastikan yang paling penting yang ustaz nak tekankan di kesempatan inilah, kan, adik-adik sekalian kena pandai pilih kawan, kan, pandai pilih kawan, tolong sebutkan. Kan, di luar sana ramai kadang-kadang kawan-kawan ni dia kata semua kawan semua boleh kawan semua, tetapi kita ada had batasan. Kawan aku yang ni aku cakap sini saja. Oh, kawan aku yang ni aku ikut dengan dia. Sebab apa ikut dengan dia? Pasal bila aku kawan dia, dia ajak ke majlis ilmu, teman-teman syurga Allah SWT, kan. Tapi kawan ni dia kira nak rempit dia. Dia ajak kisah pasangan dia. Dia ajak kisah dia dengan makwa dia. Dia kisah dengan apa? Dengan pasangannya. Kan, maka inilah yang menyebabkan kita ni apa, terhindar daripada apa, bisik-bisikan yang pernah ataupun dilakukan. Oleh itu, kalaulah seandainya, kan, tuan-tuan adik sekalian yang pernah melakukan dosa-dosa besar ni, tak dapat cara lain ialah kita nak bertaubat, T-A-U-B-A taubat, T-A-U-B-A-T taubat. Hendaklah kita taubat, tuba ilallah taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah, kerana Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang. Allah Ta'ala ni maha pendengar. Allah Ta'ala ni maha merindui. Allah Ta'ala Tuhan yang maha dosa banyak mana pun, dia adalah maha pengampun. Maka taubatlah kita sebelum kita apa dia, datang malaikat yang mencabut nyawa kita. Gharah. Dah sampai gharah kata ni, kan, dah, kan, nak taubat ya Allah, aku nak minta taubat ya Allah, nak sembahyang taubat. Tak ada waktu tu. Waktu tu kita ni dengan Allah Ta'ala saja waktu tu. Maka di kesempatan ini kita masih bernyawa lagi, tak nafas belok lagi, subhanallah. Ini peluang kita ni, kan? Ini peluang kita nak bertaubat kepada Allah SWT, mohon ampun kepada Allah SWT. Maka inilah yang kita harapkan sepanjang, kan, dalam menghadiri majlis ilmu ini, dalam program-program seperti ini, agar dapat manfaat bersama. Moga-moga kita diberkati oleh Allah SWT. Moga-moga mereka yang menjayakan program ini, mereka yang bantu program ini semuanya rahmat dan dapat keberkatan, dimurahkan rezeki. Amin rabbal alamin. Jadi sekali tuan-tuan yang saya mampu saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Semoga kita semua diberkati Allah SWT. Marilah kita semua pastikan kita ni dijauhkan diri kita ni dari bisikan jin, syaitan dan hawa nafsu, dan juga
jauh daripada dosa-dosa kan, yang pastinya semua ni tuan tak mampu kita buat melainkan kita mohon ampun kepada Allah Taala dan usaha kita untuk menjauhi dosa-dosa besar, dan kita mohon ampun, kita minta tolong Allah, ya Allah tahu jauhlah aku dosa besar yang pernah aku lakukan, yang pernah kita buat selama ini. Semua orang tu banyak dosa, tubu ilallah taubatan nasuha, taubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Baik sekat tu tuan-tuan, para jemaah sekalian, terima kasih kerana sudi melihat tazkirah ataupun majlis ilmu yang kita sampaikan. Semua kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.